Smart TV Angkasa Puri Kuala Lumpur di Studio 2. Apa khabar semuanya? Saya doakan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Dan seperti biasalah saya pesan-pesan kan ni, panggil anak-anak kita, saudara mara kita, jangan tengok benda lain. Yang ditonton hanyalah salam Baitullah. Baik, malam ini malam ketiga kita akan siarkan soalan kuis. Jadi saudara jangan ke mana-mana, pastikan saudara dengar betul-betul perbualan kami dan insya-Allah kemudian saudara boleh menjawab soalan yang akan diberikan nanti. Hadiahnya amat lumayan. Pertamanya satu pakej umrah dan seterusnya 8 hadiah ke destinasi terpilih bernilai RM500 setiap satu. Sumbangan rakyat travel sendirian berhad. Pastikan saudara teruskan bersama kami. Dan selain daripada itu, kepada yang nak berinteraksi dengan kami melalui talian telefon, nombornya adalah 03-2282-8578. Dan laman Facebook kami seperti biasa cariannya adalah Salam Baitullah. InsyaAllah saudara, kalau ada soalan ke, ada apa-apa maklumat yang disampaikan, telefon kami dan sampaikan mesej melalui Facebook ataupun laman muka buku. Baik, pada malam ini kita nak bincangkan satu tajuk yang amat unik dan amat menarik. Tajuknya selimut putih. Jangan jarang kita bincang tajuk selimut putih ni. Bila sebut saja selimut putih mesti teringat mati lah. Jadi malam ini kita ada kaitannya sikit dengan pakaian ihram itu. Sama je warna, tetapi macam selimut putih. Apa mesejnya? Kita akan bincangkan dengan tetamu kita yang tidak asing lagi. Tahun lepas Salam Baitullah bersama beliau, dan kali ini sekali lagi bersama Ustaz Roslan Muhammad, pensyarah Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sekali saya. Ini salam bersama. Baik Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, tajuk kita bila kita sebut selimut putih, kepada kalau kita sebut sebentar lalu macam lagu nasyid itulah. Tetapi ini ada simboliknya dengan pakaian ihram ini, dan ada kaitannya dengan wukuf tidak lama lagi. Kalau boleh Ustaz kita jelaskan sedikit yang dikatakan selimut putih, Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Profesor Dr. Ridwan T, seterusnya sedang penonton di luar sana, alhamdulillah kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana dapat dipertemukan pada malam ini dalam suasana yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan. Di Mekah sana sekarang pasti berkumandang Dr. Ridwan labbaik Allahumma labbaik, menunggu saat sahaja untuk mereka memasuki padang Arafah dan berwukuf pada hari Khamis akan datang. 3 hari saja lagi. Pastilah maka di antara salah satu pemakaian yang penting yang akan menyempurnakan ibadah haji ialah pemakaian yang disebut pakaian ihram. Pakaian yang menyatukan manusia, yang tidak membeza-bezakan manusia. Bahkan sekarang ini pastilah ada yang sudah berpakaian. Yang buat haji ifrat sebagainya, mereka dah berpakaian pun bersedia dengan pakaian itu. Yang tamattu' menunggu masa untuk berpakaian pada hari wukuf nanti. Lambang ini bukan lambang kecil maknanya. Di saat itulah maka mereka berada dalam keadaan matlamat yang satu, tujuan yang satu dan objektif yang sama. Sama saja. Jadi lambangnya ihram bagi kita dalam kata agama ialah kesatuan hati, kesatuan matlamat demi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berpakaian hebat meninggalkan pakaian mahal. Ihram tu Ridwan murah saja. Tak pun harga sampai 3-4 ribu. Mungkin dalam 20-30 ringgit saja. Tapi itulah pakaiannya. Yang kaya pun pakai yang tu, yang miskin pakai yang tu. Siapa pun mereka pakaian yang sama. Mereka sedang diselimuti oleh pakaian yang satu warnanya. Ini menunjukkan ada matlamat seperti itu. Hari kita nak bincang malam ini selimut putih. Itulah sebenarnya tajuk kita. Sakit sikit lagi Dr. Wan. Ada lagi? Sila lagi. Ini menunjukkan bahawa ihram merupakan pelengkap kepada haji. Tanpa ihram maka tidak ada ibadat haji. Sebab itulah wajib
berpakaian ihram ketika mereka memasuki padang Arafah, berwukuf sampai mereka sempurnakan haji pada hari mereka melontar di Mina untuk 3-4 hari akan datang. Kalau Ustaz, kalau Ustaz paling sedikit ke tepi ni, Ustaz ni, ini live ni daripada tanah suci Mekah ni. Dan kalau kita lihat ada yang sudah berpakaian ihram itu, nak menunjukkan bahawa kita ni sama saja Ustaz ya. Dan satu lagi, pakaian tu pun, jenis kain itu pun Ustaz ya, bukan daripada kalangan yang bukan daripada yang sutera dan sebagainya. Tak boleh Ustaz tak? Bukan begitu Ustaz, di sebelah hikmah selimut putih ni. Pakaian biasa, benang biasa. Itu yang diizinkan oleh agama kita. Agak-agak kenapa tu kita tidak diberikan memakai pakaian yang begitu mahal, walau yang putih ni boleh jadi sutera pun boleh pakai dan sebagainya. Asasnya kerana dalam Islam ini manusia itu tidaklah berbeza walaupun mereka berbeza. Sebab bagi Allah SWT manusia sama sahaja. Kerana yang membezakan manusia nanti ialah inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling bertakwa. Jadi pada masa itu, kalaulah diizinkan orang kaya memakai pakaian putih yang sutera, pastilah mereka akan kata kami yang kaya. Takkanlah kami telah pakai sutera yang berribuan ringgit. Tapi dalam Islam tidak. Diharamkan sutera, bahkan dibenarkan pakaian yang biasa, benang biasa. Dalam keadaan pun tak berbeza. Itulah 2 lipatan kain yang di atasnya satu, di bawahnya satu, dan tidak berjahit sama sekali. Ini semua ada pelambangan-pelambangannya. Sekurang-kurangnya menyatakan kepada kita dalam konteks ini, itulah hakikat kehidupan kita yang sebenarnya. Kita akan kembali dalam keadaan tidak ada apa-apa melainkan apa yang membalut batang tubuh. Cuma kalau ada pembeza Ustaz, mungkin dari kehalusannya saja, itu saja halus ataupun kasar saja. Tetapi yang terlampau mahal, yang seperti sutera itu memang tidak dibenarkan sama sekali. Itu keindahan Islam ni Ustaz. Bila kita disatukan di tempat ini, sebenarnya nak berikan kita pengajaran yang begitu besar, bahawa kita manusia ni tak ada benda di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita boleh petik saja pengajaran haji ni Ustaz ya, kata umat Islam ni adalah bangsa ataupun umat yang langsung tidak ada masalah di dunia ni. Betul Ustaz, tidak ada darjat, pangkat, semua tak ada depan Allah. Kita ni hamba aja. Ustaz, satu hakikat yang saya rasa itulah sebenarnya kita patut jadikan panduan dalam kehidupan kita. Sebab Allah dah kata dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu di hadapan aku, kata Allah, yang paling bertakwa. Maknanya ketika kita bertemu Allah, segala pangkat kita tidak akan bawa ke hadapan Allah. Bahkan hadis Nabi sebut, ketika kita berada depan Allah nanti, Allah akan berkata, ituni bi'a'malikum wa la ta'tuni bi'ansabikum. Datang menghadap aku dengan amal kamu, jangan datang dengan pangkat, warna kulit, bangsa kamu, jangan, kata Allah. Lagipun Ustaz, pangkat ni, harta ni, bila kita dah pergi menemui Allah Subhanahu Wa Taala, bukan boleh bawa pun. Hatta di Mekah sekarang pun segala pangkat kita tak ada. Di tawaf dalam keadaan tawaf yang sama, sa'i yang sama, di padang yang sama. Bayangkan, dunia lagi pun keadaan dah berbeza lah. Allah bezakan kita, apalagi di akhirat nanti. Baik Ustaz, mula-mula dah panas ni. Baik Ustaz, kita ada pemanggil di talian ini. Kita ambil panggilan ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana? Ya, doktor, ni saya Nik Fairul Isyam dari Sedang Selangor. Daripada? Sedang Selangor. Daripada Sedang Selangor, dekat aja. Apa khabar Cik Nik? Baik, alhamdulillah. Ya, silakan. Okey, saya sebenarnya rasa terharu dan syukur alhamdulillah lah. Saya diberitahu oleh ibu saya yang ayah saya baru saja meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Takziah Cik Nik. Pada hari Rabu lepas. Jadi saya sangat-sangat bersyukurlah. Apa yang saya doakan selama ni makbul lah. Jadi saya nak tanya, apakah kelebihan dan ganjaran yang arwah ayah saya ni lah. Cik Nik, arwah pergi dengan siapa ke Tanah Suci ni? Pergi dengan ibu saya. Dengan ibu ya? Ya. Ibu sudah dapat bercakap dengan ibu di sana? Saya cakap itu hari dah. Dan ibu dapat menerima kenyataannya? InsyaAllah. Ibu saya pun reda lah. Dia pun nasihat pada saya, adik-adik. Saya reda lah. Dan bersyukur lah.
Dan Cik Nik ada apa-apa nak kru Salam Baitullah sampaikan di Tanah Suci sebab kita ada Tuan Haji Izam ini? Okey, saya minta pada kru RTM untuk cubalah mencari ibu saya. Ya. Iaitu Puan Rokiah binti Mat di Maktab 96 lah. Kalau boleh saya dapat menatap wajah saya pun. Alhamdulillah. InsyaAllah Cik Nik, kami akan berhubung dengan Tuan Haji Izam sebentar lagi. Ya. Dan mudah-mudahan hajat Cik Nik itu akan terkabul kot, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Kita akan sampaikan. Terima kasih Cik Nik. Okay, terima kasih Doktor. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara, insya-Allah kita cuba berhubung dengan saudara Tuan Haji Izam sebentar lagi. Insya-Allah ya, kita akan berehat dulu. Kita akan kembali selepas itu. Jangan ke mana-mana. Silakan. Alhamdulillah saya berada di Mekah sekarang dalam keadaan sihat. Saya mengharapkan keluarga juga yang berada di kampung dalam keadaan sihat. Saya ucapkan dekat anak lah. Kalau nak tengok kan, ucapkanlah sabarlah tunggu mak balik tu. Saya minta lah anak-anak yang tinggal Sabah, mak ayah, mak dan kakak masih berada di sini. Jadi kalau boleh adik yang sulung tu jagalah baik-baik, hantar dia ke sekolah petang, pagi dan tuition malam tu. Jadi amanat yang ayah tulis itu laksanakanlah. Harapan ayah ialah mudah-mudahan di sini ayah mak selamat, sejahtera, sehat, dan anak-anak di rumah pun begitu juga lah, sehat, jaga adik baik-baik. Makcik ucap. Makcik baik. Makcik juga. Anak-anak tengok ni, Makcik kalau kat sini sehat. Beramal ibadat, anak-anak di kampung. Jagalah diri dia elok. Mak sini sehat. Makcik sini macam mana? Okey. Alhamdulillah. Sehat. Saya ucapkan selamat. Saya sebab saya sejahtera lah. Salam sejahtera semua. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih saudara kerana masih lagi terus setia bersama Salam Baitullah. Terima kasih Bank Rakyat dan Rakyat Travel kerana menaja program yang sebegitu baik dan indah ini kepada seluruh umat Islam di negara kita dan juga negara-negara jiran kita. Dan untuk makluman saudara, pakej umrah pertama Rakyat Travel ini akan bermula pada tahun depan pada 1 Februari 2013. Dan saudara, Rakyat Travel pun telah menaja program sebegini. Kalau ada kesempatan nanti hubungilah Rakyat Travel macam saya pula yang kempen pula. wajar Ustaz. Baik. Ustaz, tajuk kita malam ini selimut putih. Dan kita dikhabarkan tadi berlaku kematian ke keluarga bapa kepada Nik Fairuz ini, dan ditanyakan tadi tentang apa kelebihan jika meninggal di Tanah Suci, Ustaz, kalau boleh Ustaz. Okey, terima kasih. Yang pertama saya pun ambil kesempatan untuk takziah kepada keluarga Nik. Moga-moga Allah campakkan kesabaran kepada sekeluarga beliau, insya-Allah. Yang pentingnya ialah pertama harus kita ingat bahawa kematian tetap akan berlaku bila-bila masa sahaja. Dalam Quran sebut ainama kuntum yudrikumul maut. Di mana berada kamu, mati akan datang menimpa kamu. Yang keduanya, hamba Allah ini bila Allah berikan kelebihan kepadanya, kita kena rasa bersyukur. Sebab apa? Mati tempat yang berkat, tanah yang berkat, bumi yang berkat. Bumi ada jasad para nabi-nabi, para sahabat. Bahkan ada sana orang-orang alim. Jadi satu nikmat sebenarnya. Dan peluang ini bukan peluang yang dibuka kepada sesiapa. Sebab itu bagi saya, kematian ini kita harus terima sebagai satu takdir yang Allah tentukan, dan pasti jasad yang mati di Mekah itu
berada tanah yang berkat yang mulia, maka akan adalah kebaikan-kebaikannya. Bahkan di kalangan sahabat Nabi itu pun ada bercita-cita untuk tidak mati mereka di Makkah Mukarramah. Dan sekurang-kurangnya Ustaz dia, kita masih lagi boleh menarik nafas lega walaupun meninggal, tapi meninggal di Mekah. Saya ni Ustaz, sikit je nak kongsi Ustaz ya. Ibu saya dah meninggal dah 6 bulan lepas. Yang saya terkilan itu bila dia pergi dalam keadaan kita tak sempat nak tengok dia mengucap. Jadi saya selalu buat perbandingan ini bukan apa Ustaz, bahawa sekiranya pun saudara mara kita meninggal, kita masih beruntung kerana mereka meninggal dalam keadaan beragama, agama. Tempat yang berkat ya. Syukur pada Allah. Jadi cerita jadi saya lah sedih lah Ustaz. Cuma tinggal lagi tempat itu kita tak tahulah kubur di mana kan. Tapi alhamdulillah. Baik, nampaknya Tuan Haji Izam Hadi Siddiq telah pun bersih dengan laporan jemaah haji kita di Tanah Suci, insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tuan Haji Izam. Kita telah dengar tadi harapan daripada saudara Nik tadi. Boleh saudara Izam berikan respon sedikit, silakan. Okey, insya-Allah esok kita akan cuba berlintas langsung dari Maktab 96 seperti mana yang Cik Nik bagi tahu tadi. Ayahandanya telah pun meninggal dunia pukul 7.30 pagi tadi di Mekah. InsyaAllah kita akan cuba berlintas langsung dari Maktab 96 besok. Tuan Haji Izam, jadi doktor, saya tabik sungguh. Saya tabik kerana begitu cepat mencarinya. InsyaAllah pasal banyak lagi penonton-penonton kita yang menghantar ke laman sosial Salamatullah. Tapi yang mana sempat kita cari, yang tak sempat kita pohon maaf banyak-banyak. Silakan. Ada ramai 28,000 orang ni jemaah haji dekat sini. Baik, okey, untuk hari ni sekarang dah pun pukul 4.20 petang. Jemaah haji kita baru selesai solat asar dan dah pun bersedia untuk ke Masjidil Haram bagi solat maghrib dan juga isyak. Suhu hari ni dia menurun sikit antara 28 hingga 36 darjah Celsius, dan para jemaah kita sebenarnya sekarang sedang menghitung hari untuk ke Padang Arafah pada Rabu ini. Perjalanan akan bermula pada Rabu dan wukuf akan berlaku pada hari Khamis. Jadi di sekeliling saya jemaah haji yang mana bertuah, saya akan cuba bertanya pada mereka. Makcik tadi ada hantar SMS dekat anak kan? Anak tengok sekarang ni agaknya. Tengok agaknya. Ada dia orang tengok. Okey, nama dulu siapa? Saya Rogayah binti Mat Taib daripada Kulai Jaya, Johor. Okey, orang Johor. Datang sini dengan suami ke macam mana? Saya datang seorang. Datang seorang. Kenapa datang seorang, Cik? Kebetulan saya ni menggantikan orang. Jadi suami tak ada buat persiapan. Jadi yang dapat hanya saya seorang datang. Jadi tinggalkan suami, tinggalkan anak-anak, ada ucapan sikit pada mereka. Tak sedih ke tinggalkan suami seorang-seorang kat tanah air ni? Sedih tu sedih memang, tapi alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah telah memberi ruang kepada saya, kerana saya ni menggantikan orang yang tak dapat pergi sakit, dan saya dapat ganti beliau, dan saya memang terharu sangat. Tak apalah, suami saya berdoa siang dan malam dan depan Kaabah saya berdoa agar suami dan anak-anak saya dapat datang pada masa akan datang. InsyaAllah. Terima kasih, Cik. Okey, seorang lagi. Makcik, sebelum kita hantar ke Angkasa Puri semula, nama penuh siapa ni? Zahra binti Tapsin. Dari mana ni? Dari Perak. Orang Perak. Di sebelah ni siapa ni? Ini suami saya. Suami. Okey, ucapan sikit pada anak-anak di tanah air. Semoga anak-anak sehat di sana. Mak di sini alhamdulillah akan mengerjakan haji. Salam lagi ke Okey, lain insyaAllah ada masa, ada kesempatan saya akan temu bual anda semua. Terima kasih banyak doktor. Setakat itu dulu pertemuan kita untuk hari ini. Saya Izam Hadi Siddiq dan juga juru kamera Aris Ahmad, juru teknik Wan Jeffrey dan rakan wartawan kita Wan Luqman mengucapkan salam batullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esok jumpa di Maktab 96. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji. InsyaAllah kita jumpa besok. Baik. Ustaz Roslan. Saya tertarik dengan kehebatan kru Salam Baitullah di sana, Ustaz. Dan satu lagi, saya terbaca tadi soalan Facebook, secara saya sebut pada Ustaz lah. Dia sebutkan ada selimut putih ni, adakah boleh bila meninggal di Tanah Suci, bolehkah dengan pakaian ihram itu kita kafankan mayat tu sekali? Ustaz, respon dulu Ustaz. Okey, pertama sekali dari sudut
persoalan nak berkafankan, yang pentingnya ialah pakaian putih, kain putih. Arti kain kapan yang putih, mana-mana yang putih digunakan. Mana kain ihram tu boleh dijadikan sebagai kain kafan sebenarnya. Itu sebenarnya hakikat yang kita boleh terima lah. Kita tolak kan. Itulah sebenarnya pemakaian kita. Dan satu lagi Ustaz yang saya lihat Ustaz, kejap-kejap lagi Ustaz. Saya nak kaitkan dengan selimat putih Ustaz. Bila wukuf nanti sama aja. Sekarang ni mungkin kita nampak ada yang pakai lain-lain sikit Ustaz ya. Dan selepas itu kita akan tengok semua pakaiannya sama di kawasan yang sama ya. Baik, kita akan sambung lagi perbincangan kita. Kita ikuti pakej yang disediakan, iaitu Bingkisan Kiblatku. Kita saksikan bersama, kita akan kembali selepas itu. Silakan. Raja Yusof bin Raja Awang merupakan anak kelahiran negeri Kelantan yang tinggal menetap di Jerantut, Pahang. Namun, siapa sangka, walaupun umurnya telah mencecah 77 tahun, Raja Yusof masih lagi gigih bekerja sebagai seorang penoreh getah. Hasratnya hanya satu, untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Menceritakan pengalamannya mengumpul wang bagi menunaikan fardu haji, Raja Yusof menjelaskan, ia bukan satu kerja mudah. Sebaliknya, beliau perlu berusaha dengan lebih keras, memandangkan hasil pendapatan pada ketika itu tidak mencukupi. Pun begitu, Raja Yusof tidak pernah berputus asa. Kebuah Lola ni, dia keluar begini, kerjaan dia keluar mula-mula dia bagi tanah pinggir dia kelar. Dia tebas-tebas, apa nama dia perung, dia bagi kita tanah, begitu. Itu hak kata ada naikal, dia gelar tanah pinggir. Dia buka kawasan baru. Kerjaan tebas-tebas, upah tebas-tebas, perung. Belakang tadi, lepas tanah tu, dibagilah kita suruh tanah. Berkat usaha, doa dan tawakal, Raja Yusof menerima kabar gembira dari salah seorang anaknya. Anak saya dapat surat apa ya? Surat apa kata dia keluar barang tawaran. Begitu. Dapat anak kata kerja dia jatuh, saya balik isi lah. Sekali bulan dia kata datang sebab dia lah. Ada jawab dapat. Begitu. Terima kasih. Rasa dapat tu pakcik macam mana rasa? Syukurlah. Ditanya tentang persiapan beliau sebelum berangkat ke Tanah Suci, Raja Yusof memberitahu beliau hanya mahukan kesihatan yang baik bagi melaksanakan ibadat haji. Begitu ya, minta ya 10 orang kita nak kerja apa kata itu. Nak kerja lah dia kok kerja pergi haji ni ada kerja nak tahu kata begitu. Bagi sihat tu badan kan. Mudah. Kalau boleh sihat begitu tak apa. Mengimbas kembali pengalamannya semasa berkursus, beliau pernah mengalami sakit lutut ketika melakukan kursus haji di Kuantan, Pahang. Apa ni kursus? Dia panggil kursus di Kuantan. Berarti dia buat betul lah macam start tu lah dia buat. Berasa lebih ikut lah tu. Pakcik pun faham. Pasal banyak posisi tujuh keliling. Nak beramah. Itu kata saya. Kalau tak ada upaya nak berjalan, berhenti dulu kata dia, lepas sambung balik. Kata dia begitu. Dah lah kursus begitu. Sememangnya, ibadat haji itu adalah sebuah perjalanan spiritual yang berat dan penuh cubaan. Dengan niat yang ikhlas dan tekad, semua kesulitan dapat dilalui dengan mudah, insya-Allah. Perasaan kami adik-beradik sudah tentulah berasa amat bersyukur dan gembira kerana ayahanda akhirnya terpilih dan berpeluang untuk menjadi tetamu Allah di Tanah Suci nanti, insya-Allah. Dan semoga ayahanda mendapat
haji mabrur di sana nanti. Setiap hari tidak kurang daripada 2 juta liter air zam-zam dikeluarkan untuk diedar kepada masjid dan jemaah haji. Biarpun cuaca panas dan keadaan Mekah yang kering, namun air zam-zam tetap mengalir dan kini telaga zam-zam hampir 5,000 tahun. Antara kelebihan air zam-zam, ia merupakan salah satu daripada mata air syurga. Air zam-zam tidak akan kering walaupun ramai orang telah mengambilnya. Sejarah Telaga Zam-Zam umumnya ialah sejarah penghijrahan Siti Hajar bersama anaknya Ismail AS, dan ia juga adalah pelopor sejarah pendudukan Mekah. Kini Telaga Zam-Zam terus kekal, namun sukar bagi jemaah haji untuk melihat fenomena air memancar dari Telaga Zam-Zam kerana ia terletak di dalam Masjidil Haram dan sentiasa dikawal rapi serta tidak dibuka kepada umum. Namun para jemaah masih boleh melihat Telaga Zam-Zam di Muzium Haramain kerana di situ ditempatkan gambar-gambar lama Telaga Zam-Zam. Air dari Telaga Zam-Zam kini disalurkan ke sebuah kilang yang melaksanakan kerja-kerja membotolkan air tersebut. Peluang kami mengunjungi kilang air Zam-Zam bersama Ketua Rombongan Haji Malaysia adalah peluang keemasan melihat sendiri bagaimana air Zam-Zam diproses sebelum dibotolkan. Ia dibina dengan kos 700 juta Saudi Rial dan mampu mengeluarkan 2 juta liter air setiap hari. Saluran paipnya sejauh 2.5 km menghubungkan Telaga Zam-Zam ini ke Kompleks Raja Abdullah, dan air Zam-Zam akan disimpan di dalam tangki-tangki yang disediakan sebelum dibotolkan. Proses pengeluaran air Zam-Zam di sini dikawal rapi bagi menjaga kualiti dan kebersihannya. Di sini anda boleh mendapatkan air Zam-Zam secara percuma, tetapi anda harus membayar 5 rial bagi mendapatkan bekasnya. Penduduk Mekah, jemaah haji dan umrah boleh datang sendiri mendapatkan air Zam-Zam di kompleks ini yang menjadi pusat pengeluarannya. Selama ni kita tak merasa titik hujan pun di muka ni. Selama kita berada di sini depan dalam 30 hari. Jadi pada hari ini kita syukur kepada Allah SWT. Ya Allah. Masuk dalam tu. Semalam semasa kami berlintas langsung dari Maktab 88, ada seorang jemaah berbisik mengatakan di luar hujan renyai-renyai. Selesai sahaja berlintas langsung, kami bergegas keluar dan mendapati memang betul Kota Mekah hujan renyai-renyai. 4.15 petang 21 Oktober hari Ahad, jemaah haji negara kita dan juga jemaah haji seluruh dunia amnya dapat melihat sendiri hujan renyai-renyai turun di Kota Mekah Al-Mukarramah ini. Fenomena yang jarang-jarang berlaku ini menyebabkan ramai jemaah mengambil kesempatan melihatnya. Hujan ni muka rahmat lah, pasal lama tak nak hujan kan. Kalau kita main-main hujan rahmat. Masa seronok lah hujan. Rahmat Tuhan bagi ya. Inilah kali pertama saya dah dekat sini hampir 2 minggu. Inilah hari pertama ada hujan turun di Mekah, di mana Mekah ni. Dan saya rasa memang satu sejarah lah. Sebelum ni jarang jumpa sebab dengar aku jumpa ke hujan turun di Mekah. Apa yang saya dapat tahu, tahun ni lah kali pertama, hari pertama hujan. Jadi saya balik asar tadi, saya tengok ramai yang bersyukur kedatangan kepada Allah Ta'ala kerana diturunkan rahmat hujan ni. Alhamdulillah, inilah yang dikatakan kebesaran Allah SWT. Selama kami berada di Mekah Al-Mukarramah ni, sejak kami datang hujan panas, cukup panas, itu lebih kurang 40 darjah Celsius, dan ini membuktikan bahawasanya kebesaran Allah tu memang berada di bumi Mekah ini.
Kalau tadi pukul 4.15 minit petang hujan renyai-renyai, namun sekarang 5.45 minit petang hujan di kota Mekah Al-Mukarramah ini semakin lebat. Saudara, dengan adanya siaran Salam Baitullah ini, kita dapat menyaksikan hujan turun di tanah suci Mekah. Kita ucapkan terima kasih kepada RTM TV1 dan juga Bank Rakyat dan Rakyat Travel kerana sudi menaja dan menyiarkan program yang segitu baik untuk kita semua. Dan jangan lupa saudara, Rakyat Travel akan memulakan pakej umrahnya pada tahun depan bermula 1 Februari. Jadi kalau saudara berminat, jangan lupa untuk mendaftarkan diri. InsyaAllah kita akan menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita sambung balik perbincangan kita, dan kepada saudara yang ingin berinteraksi dengan kami, taliannya adalah 0322828578 dan Facebook kami adalah Salam Baitullah. Dan kalau boleh saya nak baca dua soalan yang dihantar kepada kami, lama menunggu dah. Saya bacakan yang berkaitan dengan tajuk kita hari ini, Ustaz. Selimut putih daripada Yus Omar. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah pakaian ihram itu menjadi pakaian dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan di padang mahsyar nanti kita dikatakan tidak berpakaian kerana sibuk dengan diri masing-masing? Yang kedua daripada Aminah Abdul Jabbar. Selimut putih melambangkan kesucian hati jemaah haji yang sentiasa merindui Baitullah, disambil mengingatkan jemaah haji bahawa semua di Mekah tiada beza yang kaya dan miskin, kerana matlamat kita semua satu, mencari redha Allah. Itu dua soalan, Ustaz. Banyak lagi nak baca ni. Ya, terima kasihlah kepada yang menghantar. Yang tak sempat nak baca tu, minta maaf lah. Ya, Ustaz, respon pada soalan. Pertama kepada soalan Yus tadi, tentang persoalan pakaian dalam syurga. Apakah pakaian ihram dipakaikan? Yang penting syurga ni tuan-tuan merupakan tempat yang paling indah. Fi jannatin 'aliyatin la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah. Allah sebut dalam Quran, pakaian syurga ni melewati batas ihram lagi dah, dengan sutra-sutranya, saudara tuan. Maknanya dalam syurga ini pemakaian cukup hebat, dengan kilauan emasnya, berliannya. Allahu Akbar. Cuma tinggal lagi kepada kita kena yakinlah syurga itu satu alam penuh dengan segala kemuliaan dan kebaikan, kemewahan dan segala-galanya. Balik pada persoalan di padang di Arafah nanti, memanglah lambang kepada kekuatan kita orang Islam ni bila mana kita berpakaian satu. Di padang Arafah tidak ada orang berpakaian baju kot dengan baju yang kita pakai sekarang, tak ada. Maknanya tuan-tuan, itulah lambang kita yang sebenarnya. Satu hati, satu matlamat, satu jiwa, satu tujuan. Semata-mata untuk meraih redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itulah kata Yusuf Al-Qardawi, dengan pakai ihram itulah sebenarnya menjadikan manusia dalam martabat yang satu. Si kaya pakaian yang sama. Jadi kita tuan-tuan puan-puan, ambillah pedoman ini. Sebab itulah kita mesti harmonikan hati, jiwa kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada angkuh, tak ada sombong, tak ada besar diri kita. Dan tak lama lagi, Ustaz, kita akan wukuf di Padang Arafah. Dan sudah tentu pakaian yang sama, semuanya sama. Sebenarnya, Ustaz, apa sebenarnya yang ingin ditonjolkan dengan pemakaian sedemikian rupa, Ustaz, di Padang Arafah ini? Pertama sekali, pelambangan yang paling utama ialah menunjukkan kita merupakan manusia yang sama sahaja. Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kita berada dalam keadaan sebegitu. Bahkan pakai ihram itu merupakan perkara yang mesti dipakai. Wajib kita pakai untuk melambangkan siapa kita sebenarnya. Satu. Yang kedua, menunjukkan bahawa pertemuan itu pertemuan bersama. Yang kaya, yang miskin dalam pakaian yang satu. Yang ketiganya, menunjukkan bahawa di Padang Arafah itu sekurang-kurangnya menjelaskan itulah gambaran alam mahsyar nanti, yang mana kita ada perbezaan. Yang kaya berada sebelah yang miskin. Yang miskin sebelah yang kaya. Yang mewah sebelah yang tidak ada harta. Itulah pelambangan yang besar. Sebab itulah dalam konteks di Padang Arafah nanti, tidak ada suatu perkataan melainkan labbaik Allahumma labbaik. Ya wahai Tuhanku, ya. Labbaik la syarika lak lab. Ya wahai Tuhanku, aku datang menghadapmu ya Allah. Dengan hati yang tulus, dan gambar itu ada dalam pakaian kami. Keputihan pakaian kami menandakan putihnya hati kami. Datang kami dengan pakaian ihram menandakan kami putih bersih untuk menuju kepadamu ya Allah. Itulah konsep sebenarnya yang diajar agama kita. Baik, Ustaz, kita ada pemanggil yang sedang menunggu di talian ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana?
Haji Fatimah dari Kuatang. Puan Haja, minta tolong sikit boleh? Puan Haja, jauhkan sedikit daripada televisyen boleh? Boleh. Jauhkan sedikit. Puan Haja, dah pergi haji ke? Dah kan? Nampak Haji Fatimah tu? Bila pergi? Halo, pergi saya, makcik pergi tahun 94. Oh, lama dah. Jadi nak tanya lah masa pergi tu. Siapa Muzdalifah tu kata jadi dia orang hok mula-mula pergi tahun 94 tu dia tak bermalang lah di Muzdalifah tu, cuma berhenti kutip nak batu je sekejap situ. Macam mana cara? Gitu. Yang dua pula tahun 2005. Tahun 2005 bah berhenti sekejap, orang tak turun, dia tak payah turun, dia kata. Gitu. Sekejap dia berhenti. Macam mana cara dapat ustaz? Baik Puan Haja. Saya rasa Ustaz Roslan yang lebih faham sebab dia kecil Kelantan, tak faham tu. Tak apa, makcik jangan dengar daripada TV dah. Ya, baik Ustaz. Baik Puan Haja. Boleh jawab Ada Ustaz, kejap. Ada satu lagi panggil Ustaz. Ustaz dah catat dah tu. Sebab dia orang Kelantan, Ustaz orang Kelantan dah. Okey. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada tak? Nampak anda terputus Ustaz. Ustaz jawablah sebab dia. Pertama sekali Puan Haji Fatimah, jangan bimbangkan dalam konteks itu. Al-mabit di Muzdalifah bukan maksud sampai kena tidur. Orang Kelantan kata apa general, itu bukan general pangkat, tidak. Maknanya tidur dinner, tidak. Sekadar lalu saja memadai. Di dalam konteks tidak ada masalah. Sekadar lalu ambil anak batu itu memadai untuk kata al-mabit Muzdalifah. Baik tahun 94, tahun 2005. Saya rasa ini di antara isu yang telah selesai dan tidak satu persoalan pokok yang menyebabkan kita rasa macam tak selesa, tidak. Selesai dan semuanya telah pun tidak ada masalah, insya-Allah. Okey Ustaz. Baik Ustaz. Seterusnya bila kita sebut tentang selimut putih kan, selain daripada pengajaran bahawa kita ni sama dan sebagainya, untuk mengingatkan kita bahawa ni kita kena bawa persamaan itu di mana saja kita berada. Di tanah suci itu adalah pengajaran Ustaz, untuk kita bawa ke mana saja. Kenapa Ustaz kadang-kadang kita tidak boleh tundukkan ego kita itu dan kita hanya di situ saja kita menjaganya, di tempat lain seolah-olah tidak berlaku Ustaz? Kenapa boleh berlaku seperti itu? Dr. Duan, kita hidup ini bermula dengan hati yang suci dan tulus. Bagi saya proses Makkatul Mukarramah dari aspek hajinya adalah untuk melatih kita. Sebab kita datang ke Mekah bukan dengan jiwa yang bukan kadang kita rasa angkuh sombong. Kita datang dengan tujuan yang satu untuk mendekat kepada Allah SWT. Sebab itulah bila sampai di sana, kita kena buang perasaan sombong, angkuh kepada Allah SWT, kepada manusia. Sebab itulah maka dalam konteks ini bagi saya satu benda yang paling utama ialah kita pakai tadi menandakan kita seolah-olah manusia yang hilang segala-galanya. Pakaian ibadah yang mungkin kita di Malaysia pakai pakaian mungkin satu pakaian di badan itu mungkin sampai 2,000 dengan kasutnya mungkin kasutnya. Bila di sana harga mungkin RM50 saja. Kita meletakkan kasutnya pun dengan selipar mungkin RM3 saja. RM3 Jadi menandakan kita meletakkan satu hakikat yang kita ni manusia lemah, dhaif, bahkan kita ni kerdil pada Allah. Jadi mengapa kita nak angkuh sombong ego dengan orang ramai dengan Allah Taala. Jadi cukuplah ini pengajaran untuk melainkan manusia yang diradai oleh Allah SWT. Dengan kata-kata saya nak penonton di rumah sama-sama kita muhasabah diri bahawa kita ni hamba Allah. Pangkat darjat tu tak ada benda sebenarnya kat dunia ini yang sebaik-baiknya kalau ada pangkat, ada darjat dan sebagainya, ada harta, gunakan di jalan yang betul. Saat kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, kita saksikan pakej ini dan kita akan kembali selepas itu. Silakan. Semalam selepas berjaya bertemu Encik Harun, jemaah haji dari Keluang Johor yang diminta ahli keluarganya melalui laman sosial Salam Baitullah, hari ini satu lagi keluarga kami jejaki. Seperti biasa, maklumat berkaitan jemaah haji perlu kami perolehi terlebih dahulu dari kaunter khidmat pelanggan. Mudah untuk kita mencari jemaah sekiranya ahli keluarga menyertakan nama penuh dengan ejaan yang betul. Ada juga di kalangan jemaah yang mencari saudara, mara atau rakan tetapi dengan hanya menyebut nama samaran saja.
Jadi ini sukar untuk pegawai kaunter khidmat pelanggan mengesan mereka. Nama sudah kami perolehi. Dengan bersama-sama petugas haji Encik Johaimi dan Encik Kamal, kami ke Hotel Wahad Al-Janadriyah, kira-kira 800 meter dari Masjidil Haram. Okey. Maktab 90 Tak nama dia. Okey. Arafah Kudus Maktab 90. Okey, kita dah sampai dekat Maktab 90 ni. Cari salah seorang lagi keluarga jemaah haji yang menginap dekat sini. Jom. Mana satu? Assalamualaikum. Haji dari Salamatullah ni. Ada saudara mara dia hantar Facebook, jadi dia suruh cari dia punya keluarga dekat sini lah. Tu kita datang cari untuk siaran Salamatullah ni. Dia nak tengok mak bapak dia ni, lama tak telefon kot. Kebenaran sudah diperolehi. Kami dibawa petugas ke tingkat 9. Assalamualaikum. Oh, alhamdulillah. Kami dari Salamatullah TV1. Haji, terima kasih banyak Haji bawa kita kat sini. Okey, ni Cik, kita mencari Cik Arafah Kudus. Cik Arafah. Alhamdulillah jumpa. Anak Cik Arafah dia hantar dekat laman sosial Facebook Salamatullah. Tu yang kita cari tu. Okey. Sangat teruja Encik Arafah. Rakan-rakan sebilik juga teruja hendak menyampaikan ucapan. Minta terima kasih lah, bersyukur lah. Syukur kalau dia ambil berat lah kan tentang ibu bapak dia. Ya, kira bersyukur alhamdulillah. Keadaan sekarang macam mana? Sihat, syukurlah alhamdulillah. Saya ucapkan syukur alhamdulillah di tanah Mekah ini saya sehat alhamdulillah. Jadi saya bersyukur ada di tanah suci. Jadi saya berpesan kepada anak-anak di sana supaya daftarlah nama semua. Ya. Haji tengok. Siapa yang kita impikan lah. Ya. Dan saya doakan anak-anak saya ikut jejak langkah saya. Begitu. Saya ucapkan pada anak-anak saya syukur alhamdulillah bapa ada sehat-sehat di tanah suci Mekah ini ya Allah. Mas, yang ditugaskan saya pergi ke sini untuk melihatkan Kaabah ini, sudah saya jalankan tugas saya. Sampaian saya kepada anak-anak yang tinggal mudah-mudahan sehat alhamdulillah. Bagi saya di sini begitu juga sehat dan tidak ada apa-apa juga yang ada alhamdulillah. Encik Arafah tidak datang seorang tetapi bersama isterinya. Assalamualaikum Riz. Sini mama sehat-sehat sikit lah, tapi hanya dia batuk-batuk. Itu sajalah. Syukurlah alhamdulillah. Alhamdulillah kita dah jumpa keluarga Encik Aris, ayahnya Arafah dan ibunya Jaracilah. Alhamdulillah kita dah jumpa. Jadi kita harapkan penonton-penonton yang lain juga, jika inginkan Salam Baitullah TV1 mencari keluarga anda di Mekah ini, hantarkan Facebook, hantarkan pesanan melalui laman sosial Facebook Salam Baitullah, nyatakan nama penuh, kemudian kalau lebih baik lagi nyatakan sekali maktab berapa, KT berapa, nombor kad pengenalan. Kalau anda nombor telefon, sertakan nombor telefon dengan ayat yang menarik, insya-Allah kami akan cari keluarga anda di Mekah ini. Izamadi Sidik, Salam Baitullah TV1. Terima kasih kru Salam Baitullah, berusaha bertungkus lumus nak memuaskan penonton Salam Baitullah. Suruh cari saudara mara mereka. Saya rasa dah terubat rindunya Ustaz ya. Ini hebatnya Salam Baitullah yang sentiasa ke udara ini.